Okey, kita pergi pula kepada bagaimana kita nak membuat pengelasan tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan kita boleh kelaskan dia kepada dua kelas yang utama, iaitu yang pertama adalah kelas tumbuhan berbunga dan satu lagi adalah tumbuhan tidak berbunga. Okey. So, tumbuhan berbunga kita dapat bahagikan dia kepada dua lagi kumpulan. Yang pertama kita panggil sebagai tumbuhan dicotyledon dan tumbuhan monocotyledon. Okey. Tumbuhan berbunga ada dua lagi kelas iaitu dicotyledon dan monocotyledon. Cotyledon ini maksudnya biji benih. Dicotyledon maksudnya dua biji benih. Okey. Monocotyledon bermaksud satu biji benih. Macam mana kita nak tahu dia satu atau dua biji benih? Kalau dia adalah dicotyledon, dua biji benih bermaksud kamu pernah makan kacang kan? Kacang tanah. So sebiji kacang tanah tu boleh tak kamu pecahkan dia jadi dua bentuk yang sama? So itu dinamakan sebagai dua cotyledon. Okey, ataupun pernah makan biji cempedak. Goreng cempedak. Biji cempedak tu kamu dah makan tak? So biji cempedak tu tadi kamu boleh pecahkan dia jadi dua. Bila kamu boleh pecahkan dia jadi dua, bermaksud dia adalah tergolong dalam kumpulan dicotyledon, dua biji benih. Tapi kalau monocotyledon dia satu, kamu tak boleh pecahkan dia dah. Okey, contohnya jagung. Okey, biji jagung tu boleh tak kamu pecahkan dia jadi dua bentuk yang sama? Tak boleh. So itu adalah monocotyledon, bermaksud dia ada hanya satu biji benih sahaja. Okey, kita pergi kepada apa ciri-ciri tumbuhan dicotyledon. Tumbuhan dicotyledon, sifat yang pertama kalau kamu tengok pada akarnya adalah akar tunjang. Kenapa kena ada akar tunjang? Kerana tumbuhan dicotyledon biasanya adalah tumbuhan yang besar-besar. Jadi bila tu tumbuhan tu yang besar-besar, jadi diperlukan akar untuk mencengkam tanah dengan kuat. Okey. So next one, mempunyai batang yang berkayu keras. Batang berkayu yang keras. Okey. Dan yang terakhir adalah urat daun jejala. So ini urat daun jejala. Okey. Tumbuhan monocotyledon adalah berlawanan. Kalau tadi dicotyledon ada dua biji benih, monocotyledon ada satu biji benih saja. Okey. Kalau tadi akar tunjang, monocotyledon dia mempunyai akar yang serabut. Kenapa dia kena serabut? Kerana selalunya tumbuhan monocotyledon ini adalah tumbuhan renek saja. Contoh rumput. Cuba kalau kamu cabut rumput, akarnya serabut. Okey? So itu adalah contoh tumbuhan monocotyledon. Okey, batangnya berkayu tersri. Batangnya adalah batang yang lembut. Maksudnya kalau kamu patahkan, dia lembik macam tu. Kalau dicotyledon kamu patahkan, dia bunyi kayu perak patah macam tu. Okey? Okey, next one. Urat daun ada untuk tumbuhan monocotyledon adalah urat daun selari. Macam mana rupa urat daun selari? Yang macam ada pada pokok jagung. Garis-garis tu. Okey? Okey, untuk tumbuhan tidak berbunga pula. So maksudnya kalau dia kata tumbuhan tidak berbunga, maksudnya dia tak adalah biji benih. Dia tak adalah bunga. Okey, tak ada semua. Kalau tumbuhan berbunga, dia ada biji benih, dia ada bunga. Okey, kalau tumbuhan tidak berbunga, dia tak ada biji benih, tidak ada bunga. Cikgu nak tanya kamu dulu, tumbuhan berbunga bukan hanya pokok bunga yang nampak ada bunga-bunga. Okey, kalau cikgu cakap pokok mempelam tumbuhan berbunga ke tidak? Dah fikir. Pokok mempelam, pokok rambutan, pokok manggis, tumbuhan yang menghasilkan buah, dia adalah tumbuhan berbunga. Yang tu kamu kena ingat. Kalau dia ada buah, bermaksud dia adalah tumbuhan berbunga. Kalau dia tak ada buah, tak ada biji benih, jadi dia adalah tumbuhan tidak berbunga. Okey, kita boleh kelaskan dia kepada 3 kelas yang utama. Yang pertama adalah lumut. Yang kedua adalah paku pakis. Yang ketiga adalah conifer.
Okey, kita tengok macam mana ciri-ciri untuk ketiga-tiga bahagian ni. Okey, yang pertama, untuk tumbuhan tidak berbunga, conifer, hidup di darat. Ni selalu kita panggil pokok Christmas lah macam tu. Okey, kita lah selalu panggil dia pokok Christmas. Sebab waktu Christmas kan diorang punya perayaan ada pokok macam ni kan. So ini adalah contoh pokok tumbuhan tidak berbunga. Okay. Conifer, hidup di darat, mempunyai batang daun seperti jarum dan juga akar. So kamu tengok kat sini. Membiak melalui kon. So ini namanya kon yang warna coklat ni. Mempunyai klorofil berwarna hijau kerana dia nak menghasilkan makanan sendiri. Ada tak biji benih? Tak ada. Ada tak bunga? Tak ada. So ini adalah tumbuhan tidak berbunga dalam kumpulan conifer. Okay. Yang kedua pula adalah lumut. Lumut ni banyak kamu jumpa tepi rumah pada lumut. Okay. Boleh didapati di darat, di tempat-tempat yang lembap dan juga teduh. Mempunyai batang tapi tak ada akar. Okay. Daun kecil berwarna hijau membiak melalui spora. So ini adalah lumut. Okay, next one is paku pakis. Boleh didapati di darat, di tempat-tempat yang lembap dan teduh. Mempunyai batang, daun dan akar dan membiak melalui spora. Kat mana duduknya spora ni? Cuba kalau kamu pergi belakang rumah tu, kamu nampak ni paku pakis ni. Semua selot kat bahagian bawah. Kamu akan nampak ada bintik-bintik warna putih. So itu adalah dipanggil sebagai spora. Okay. So ini adalah tumbuh-tumbuhan tidak berbunga.